lagi Puan Nur Farhah binti Muhammad Isa dalam slot Coffee Clash. Dan bersama kita hari ini Ustaz Samsul Debat yang ditunggu-tunggu oleh semua, dan bersama dengan kita untuk tajuk Kita Jaga Keluarga. Dan sebelum kita berikan slot ini kepada Ustaz, saya nak imbas sikit mengapa konsep Kita Jaga Keluarga ini dipilih. So, kita jaga keluarga ini dipilih adalah untuk menterjemahkan makna bersama keluarga kepada lebih praktikal ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan objektif sambutan keluarga, Hari Keluarga ataupun Bulan Keluarga pada tahun ini adalah untuk memupuk hubungan kekeluargaan dan sokongan sosial yang tinggi bagi membantu keluarga terus kekal sejahtera semasa dan pasca PKP. Kemudian meningkatkan komitmen dan penyertaan pelbagai pihak untuk membantu institusi keluarga terpinggir dan mudah terjejas dalam menghadapi cabaran semasa, menyemarakkan semangat kerjasama, hormat menghormati dan menanam nilai-nilai murni ahli keluarga melalui aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Jadi, saya mengucapkan selamat datang kepada Ustaz. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lah Ustaz, nak tanya soalan yang banyak ni. Boleh tak Ustaz perkenalkan nama sebenar Ustaz? So, kita biasa dengar Ustaz Samsul Debat je kan? Kita nak dengar nama sebenar Ustaz ni siapa sebenarnya. So, untuk para penonton kita lebih mengetahui lah Ustaz ni orang mana, apa hobi Ustaz, Ustaz ni dalam masa-masa COVID ni buat apalah kat rumah. Sila Ustaz. Banyak lah soalan tu. Bersusun makin biar makin banyak soalan kan. Jadi saya terima kasih banyak. Pertama-tama terima kasih walaupun saya baik alhamdulillah, walaupun tak tanya khabar tadi, saya baiklah. Saya nama penuh saya Syamsul Amri bin Ismail, biasa panggil Syamsul Debat. Dipa punca daripada kegemaran orang kan. Dia ada gambar panggil Syamsul Debat. Syamsul Debat ada macam-macam lah kan, macam-macam teori keluar. Jadi puncanya selain daripada saya ni aktif dengan debat, tapi sebenarnya dulu saya merupakan Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia sampai ke hari ini. Dan ramai orang panggil dulu kalau saya berceramah dulu masa saya masih bekerja, saya tak nak lah bawa title tu, sebab tak nak bawa title bekerja tu, tak nak nanti konflik orang ganggu tempat kerja saya atas tujuan peribadi ceramah dan sebagainya. Jadi kalau saya pergi keluar ceramah, saya pakailah nama Syamsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi ada satu event tempat tu ceramah, dia dah terlupa nama saya. Jadi dia pun Syamsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah kan. Jadi dia tulis dekat whiteboard tu penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia dan melekat terus. Jadi saya dalam tempoh ni ceramah macam biasa sebagaimana. Jadi tak payah tanyalah, tu sebab duduk kat depan kamera ni sekarang ni. Ni pun punca. Jadi apa saya buat, inilah yang saya buat sekarang ni. Jadi orang ajak ceramah, kita ceramah. Ada juga di negeri-negeri yang masih lagi belum diisytiharkan PKPB, saya berceramah di sana. Saya ceramah di Pahang dan juga ada juga jemputan di Perlis. Macam baru ni sebelum Perak Red Zone, ceramah juga di Perak, di negeri-negeri selain Lembah Kelang. Jadi sekarang ni, tapi kebanyakan sekarang ni memang langkah keselamatan banyak ceramah atas talian macam ni lah. Yelah semalam ni Terengganu Ustaz? Tak kek sambal ni, tapi yang buat tu Terengganu. Betul lah tu. Kan salah faham kan aja. Okey baik. Okey, kita pergi soalan pertama kita. Baik. Sebagai mukadimahnya, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai tajuk kita pada hari ini, apa kata Ustaz, ulas sedikit apa itu keluarga dalam konteks yang mudah difahami oleh semua? Keluarga ni yang paling mudah kita faham, biasanya kita faham dia ada entiti-entiti tertentu. Dia kalau seorang yang duduk tak jadi keluarga dah. Dia tak jadi keluarga. Kalau dia nak ada keluarga angkat pun dia kena ada nilai keluarga tu. Keluarga ni biasanya terdiri pada suami, isteri dan anak kalau ada. Kalau suami, isteri pun ada keluarga, tetapi keluarga tu dia rasa tak lengkap. Dia kena ada anak. Suami, isteri, anak, yang mana ia adalah merupakan asas. Maknanya asas, elemen asas dalam komuniti. Maknanya masyarakat tu, nak terbentuk masyarakat mesti ada keluarga. Mesti ada keluarga. Jadi keluarga-keluarga ni yang membentuk masyarakat. Dan biasanya dia akan terbentuk dalam dua proses, iaitu proses perkahwinan dan juga kelahiran.
Dan dalam hal ini kebanyakan kebiasaannya keluarga ni dia terikat di dalam mempertahankan budaya dia sendiri. Dia ada jati diri dia konon-kononnya lah. Contoh kalau dia Jawa tu dia banggalah dengan dia kejawaannya tu. Kalau dia Minang tu Minang lah. Kalau dia tu Bugis lah. Tapi makna kata akhirnya nilai keluarga tu dia berdasarkan apa yang mak ayah dia pertahankan. Itu lebih kurang sebut sedikit. Daripada keluarga ni barulah membentuk masyarakat, daripada masyarakat boleh membentuk negara. Daripada negara-negara barulah membentuk dunia. So, ada macam jawapan profesor Ustaz. Dia ke? Lengkap lah. Ya, itulah nampak macam ni tapi kau lengkap. Kau duduk sebelah kau tahu macam mana. Ya lah Ustaz. Okey. Okey, soalan seterusnya adalah okey, sebab kan tajuk kita adalah kita jaga keluarga kan. Jadi saya nak minta lah Ustaz halusi sedikit perkataan jaga itu sendiri. Mungkin dari sudut pandangan Ustaz lah. Kalau pandang saya, bila pandang tu jagalah kan. Jadi kalau pandang, jaga ni tak lalap, tak tidur, sadar. Dan dalam satu tu maknanya tak dah bangun, itu pun jaga. Tetapi jaga dalam konteks kita jaga keluarga ni adalah mengawasi dan mengawal. Itu yang paling sesuai lah. Sebab dalam konteks kita jaga keluarga, kita kena mengawasi dan mengawal. Maknanya kawal, ngawasi ni kena ada set dia. Maksudnya kita nak kawal daripada apa? Kita nak kawal supaya apa? Contohnya nak kawal keluarga kita supaya tidak jadi huru-hara. Contohnya kita nak kawal keluarga kita supaya dia tidak lari daripada landasan agama. Kita nak awasi keluarga kita, terutamanya yang BBNU kan. BBNU, budak baru nak up kan. Jadi budak baru nak up ni kena check macam mana. Dia kadang dia gambar bercampur. Dia berkawan dengan orang ni. Orang tu pakai motor, dia pun nak ikut pakai motor. Paning kepala Jepun tu. Kan. Dah buat tayar 2, dia pakai 1 je. Jadi dia pun nak buat macam tu kan. Jadi mengikut. Jadi mak ayah kena sentiasa alert. Dan dalam alert ni lah yang dikatakan jaga. Jaga ni bukannya ikat tangan tambik anak tu tak. Macam contoh dalam aspek sekarang ni dunia teknologi kan, Fariah kan. Teknologi sekarang kita boleh sekat anak kita. Kau jangan main Facebook, kau jangan main handphone. Bas ni telefon Umi ni. Pasal dia ibu, Umi ke apa? Ibu. Ibu asyik baik ibu. Kok mama ni nyampah kan. Asyik baik duk seramban mama kan. Tapi betul lah ibu. Ibu, bas ni telefon ibu. Kita boleh ambil gadget peranti. Tetapi yang kita tak tahu adalah bila kita ambil tindakan macam tu, dia lebih kepada pecah dan perintah. Tapi bila kita buat macam tu, anak kita dia ada sumber lain. Dia keluar pada rumah, dia jumpakan kawannya, dia cari peranti-peranti lain. Dan akhirnya lebih susah kawalan kita. Jadi apa yang paling penting adalah dia macam mengawas dan mengawasi ni, mengawal dan mengawasi ni adalah lebih kepada kita letakkan perangan pada anak kita, kita minta dia jalankan sebagaimana yang kita harapkan dan kita kawal daripada sana. Mana yang tak betul kita tegur. Mana yang baik kita puji. Wallahu alam. Ustaz dah terlanjur sebut perkataan puji je kan Ustaz kan? Kan orang kita kan jarang muji kan. Cuba Ustaz, macam mana nak bagi tips dekat mak bapak ni supaya rajin memuji anak-anak? Dia akan bagi alasan tu. Dan memang macam tu. Dia mulut dia jahat, hati baik. Tak ada mana tu kan. Tak habis perangai tu kan. Mulut dan dia baik, mulut dan dia jahat, tapi hati baik. Dari mana dah? Nabi hati baik, mulut pun baik. Jadi kita pun kena cakap benda yang baik-baik. Dia ada beza tu. Kalau contoh kek pejabat kan. Kek pejabat ni pula tak boleh lah memuji. Kek pejabat ni adalah penyakit orang pejabat ni. Kecuali PPKN ni. Pejabat lain ni. Pejabat lain. Dia penyakit ni kalau muji bodek. Ya, telah tu. Puji bodek. Jadi tak boleh lah puji. Bos puji tu. Naik pangkat dah tu. La ilaha illallah payah betul. Sebenarnya kita kena buang penyakit-penyakit macam ni. Kadang-kadang ada orang memang daripada kecil mulut itu jadi mulut mani. Dia nampak orang, cantik lah baju awak ni. Elok lah. Dia jadi jumpa bos dia pun macam tu. Dia bos, cantik lah baju bos ni. Bos beli mana bos? Orang yang tak kenal dia akan cakap, wah ni bodek lah ni. Bodek lah ni. Apa jadi orang yang cakap bodek tu? Berdosa. Sebab dia menuduh, dia berprasangka. Cuba kita sangka baik. Dia memang mulut dia macam tu. Cakap elok. Aku ni pun tak pernah puji bos aku. Lepas tu kau marah orang lain puji bos kau. Kau kenapa? Habis nak semua sanyap, yang kayu, yang tagak kau dah lah sampai 30 tahun. Tak terdayu dah kerja 30 tagak, tak cakap apa, tak memuji, tak ada apa kan. Jadi macam tu gak mak ayah. Mak ayah dengan anak-anak pun kena puji. Kena puji anak-anak. Itu sebabnya kalau kita tengok, di masyarakat di barat, dia cenderung memuji. Tapi masyarakat di negara kita ni cenderung mengkritik. Contoh kalau anak kita siap kerja kan, anak kita tak siap kerja. Ataupun anak kita buat kerja salah kan. Kerja salah. Kalau di barat, dia akan cakap, bagus anak ayah ni. Macam ni lah. Cuma, kalau nak lagi bagus lagi, buat macam ni. Macam tu cara dia tegur. Tapi kita, apa benda kau ni? Kau belajar apa?
Panik entah kau tuition lah. Mana lantun bangang kan. Contohlah ayat yang dia pakai lah, yang dia cakap kan. Jadi mana kata kita lebih kepada pendekatan tu, kita cakap mana memuji itu lebih baik. Macam isteri cakap, sedap betul saya masak hari ni, ya Allah. Tak pek cakap abang. Asah yang masak sedap betul, cuma yang kalau nak sedap lagi, yang bubuh tolu, bubuh garam sikit. Jadi mana kata dia jadi seronok tau. Oh ya ke bang? Oh, kalau buat macam tu lagi sedap Jadi mana kata dia tak adalah rasa tak sedap. Walaupun memang hakikat dia tak sedap, tapi makna kita kena buat macam tu lah. Jadi makna kata lebih baik memuji. Jadi kepada semua di luar sana, memujilah. Tak ada rugi kita memuji dan nak pula darah daging kita, isteri kita, suami kan. Macam handsome tak bang? Minta puji. Handsome tak bang? Alah sudahlah bang, abang kau buat channel macam tu kat komen abang. Nampak ayat ya kan? Hilang semangat dia. Cuba kalau handsome tak bang? Abang pakai apa pun handsome. Macam tu kan? Lepas tu bini lah, cantik tak saya bang? Oi kau tak pakai apa pun cantik, kau pakai apa pun cantik dia. Contoh. Jadi makna kata ayat muji ni. Tu penting. Okey, Ustaz. Akan kursi saya. Okey. Soalan ketiga kita. Okey, Alhamdulillah. Sekejap, saya nak tanya. Clutch tu apa? Clutch tu. Okey, clutch ni sebenarnya dia kalau dalam bahasa yang similar untuk dia tu atau sinonim untuk dia tu adalah coffee talk. Ya ke? Clutch talk ke? Clutch sebenarnya. Clutch. Bukan clutch tu kek gear tu. Tak boleh nama lagi 9 lah. Tak terfikir masa tu. Buat macam ni, buat kopi je. Contoh senang, apa payah warna kan. InsyaAllah tu. Tukar. Ni kata ni 9 kan. Yalah, coffee clutch lah. Cik, kek pilah tu ingat clutch tu dia kata burak. Macam tu. Cakap. Kan. Apa susah warna. Cepat. Okey, sorry. Betul tak soalan? Jumpa tak soalan tu? Okey. Pemahaman mengenai jaga tu telah kita ketahui. So, baik. bagaimana pula kita dari segi aspek peranan dan tanggungjawab keluarga dalam aspek menjaga kesejahteraan keluarga lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Ada tak Ustaz yang terlebih jaga? Ada pula yang tak kisah langsung. Ada pula yang kejap kisah, kejap tak kisah. Mungkin Ustaz boleh ulas daripada situ. Dia kalau aspek jaga ni sebenarnya kita tengok jaga macam kita dah sebut awal tadi, mengawasi kan, mengawal kan. Jadi dalam hal ni kita kena nak apply dalam tempoh COVID-19 melanda negara kita. Ni sebenarnya bukan COVID pun yang melanda kita ni. COVID yang melanda kita tu ada beberapa orang yang positif tu dia terlanda lah, tapi orang yang tak terlanda tu sama bega duduk kat kedai rapat-rapat makan sama berlungguk ramai-ramai macam tak ada apa-apa. Cuba pergi dapat tengok sama elok terdarah macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang melanda masyarakat yang tak dijangkiti ni, dia masalah dengan PKPB ke PKPD ke. Itu masalah dia sebab dia dikawal pergerakan ni, itu jadi isu tu. Jadi isu masalah dia bila dikawal pada yang kena COVID-19 lah, kena wabak ni pula yang positif lebih lagi lah tertekan. Cuma dalam hal ini kita kena tengok pertamanya adalah dari segi penjagaan secara fizikal. Secara fizikal ni adalah tu tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Antaranya kita beritahu. Masalahnya kita beritahu tanpa beritahu susah. Contoh macam mana? Saya kata, Fariha sekarang kalau apa jangan tu ikut tangga depan tu. Saya cakap, apa kan Fariha tanya saya? Kenapa tak ikut? Tak ikut je lah. Anda khabar jangan ikut lah. Macam tu kan. Jadi itu yang berlaku pada anak-anak kita. Jadi mana Fariha tanya tak pek jawapan. Jadi anak-anak kita perlu kita kongsikan dengan mereka. Kenapa dia tak boleh ni? Kenapa kita kena ikut SOP? Apa pasal? Ini mak ayah faham. Jangan keluar. Jadi anak kena faham. Biar anak tu sendiri yang beritahu. Ayah tak buat emas jadi anak pun tegur. Nampak tak? Jadi secara fizikalnya tindakan-tindakan kita. Jaga jarak kita. Jaga jarak 1 meter tu. Lepas tu tolonglah. Terutamanya orang yang datang tengok ceramah saya kan. Tolonglah faham. Ini kan bila dokek mula takkan tak boleh salam. Sama ada dogi kan. Mana khabar jangan salam macam ni. Tak apa dah salam malah itu pun takut. La ilaha illallah. Ni khabar tu ada bangsa-bangsa yang pandai ni kan, yang tak faham bahasa ni macam itulah. Jadi pertama jaga penyarakan. Jangan bersalam. Nak pula polu Arab la ilaha illallah parah apa tu. Kan jaga. Dia boleh dia sana kan poluk kiri kanan. Yang perempuan lagi lah polocap bunyi. Dia bukan poluk dah, panjang muncung. Payah betul dah. Tak apalah, itu jaga. Kemudian yang ketiganya dari segi pemakaian pelitup muka. Kan? Kemudian sentiasa sanitize. Kan maknanya cuci tangan kita, ambil suhu. Tampak macam suhu panik sebab kita nak makan, kita teragak nak makan apa macam apa jamuan kita ni makan dia.
Nasi lemak kan, contoh kat kedai nasi lemak boleh kan, kita nak makan tapi cek suhu tengok 38 pula. Salah mesej ni teh. Jangan kata cuba cek sekali lagi, habis belakang kepala sampai ke tumit semua sama 38. Janganlah kau masuk, kau keluarlah. Jangan, mana kita ambil tanggungjawab kita sendiri. Itu secara fizikal. Kemudian secara mental pula, anak kita terganggu. Kita pun nak pula macam baru ni kita tengok macam mana ada kebersebahagian daripada entiti anak-anak yang terlibat dengan peperiksaan. Mereka dah mula kena tangguh SPM bulan 1. Tiba-tiba kena tangguh bulan 2. Walaupun sebulan, tapi mental terganggu. Tapi saya ajar macam mana semua keluarga kena bagi tahu dekat anak-anak adalah sharekan tentang baca hikmah di sebaliknya. Maknanya mungkin pertama untuk keselamatan diri kita. Tak ada guna kau dapat 10A tapi kau meninggal tak sampai ambil keputusan. Sebab naik COVID contohlah kan. Jadi makna kita jaga bab keselamatan. Kemudian begitu juga mungkin hikmahnya Tuhan bagi ruang dan peluang kepada kita untuk lebih bersedia. Begitu juga dari segi terutamanya mak ayah, suami isteri yang tertekan. Kita pun tahu kan LPPKN sekarang melancarkan macam-macam kempen kan. Kempen poluk 10 saat lah kan. 10 saat. Ada yang salah bersempena bulan ni bulan keluarga kan, bulan jaga keluarga kan. Kita jaga keluarga tema kan. Bulan keluarga untuk 2020 ni ada bulan keluarga. Jadi pada semua yang jangan buat macam okey macam tu, jangan baik-baik terperanjatlah, dia buat macam dah tahu kan, walaupun baru tahu kan. Jadi mana kata poluk ni tak kisahlah, lebih lagi bagus kan. Dia macam-macam lah menurut kajian LPPKN, dia dah buat kajian dah tu. Dia kata poluk 6 saat tu dia akan merangsangkan sel oksitoksin ya, macam lepas tu dia akan menyebabkan macam-macam lah boleh mengurangkan risiko sakit jantung, imunisasi baik kan. Tu 6 saat tu. Kalau 10 saat boleh kurangkan risiko jantung. Tu dia. Kalau 10 minit tu ada kemungkinan berkembang ahli keluarga lah. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. 10 minit tu biasa dia melarat-larat lah tu kan. Tak kisah. Dia maknanya sebab apa? Yang paling merisaukan kita sekarang ni dalam tempoh PKP ni, kadar penderaan dalam rumah tangga pun meningkat. Benda ni bukannya satu penceritaan saja tapi fakta. LPPKN sendiri dapat aduan banyak tentang perkara ni. Masalah kewangan, masalah duit, masalah cara hidup, tiba-tiba hilang punca pendapatan. Bayangkanlah penyanyi pelakon tiba-tiba dulu hilang tempoh 3 bulan. Tak ada apa job masuk tu barulah tahu kesedaran kepentingannya untuk menabung dan sebagainya. Tapi itulah tu kesedaran, tapi hakikatnya hidup nak diteruskan. Jadi ada tekanan-tekanan itulah pentingnya ahli keluarga saling faham memahami. Dan dalam hal ni perlunya kawalan yang saya kata tadi, mental dan emosi ni tadi. Mana bagi nasihat kat isteri, sabar banyak-banyak ya, buat kerja elok-elok. Macam mana bukan senang bekerja dari rumah ni. Bekerja dari rumah memang cabaran kan, bekerja dari rumah. BDR, perang badar kat rumah tu. Kan anak-anak minta lauk kan, anak-anak nak susu, lepas tu abah ini tak masak kau, ini tak masak kau lah, parah apa tu. Kan yang lelaki pun sama, baru nak tulis, baru nak buat kerja sikit, pap dah berbunyi belakang TV tu, sadap pula. Tengok drama Korea back to back. La ilaha illallah. Kalau lah episod drama Korea tu zikir dah ramai jadi wali dah kan. Macam tu lelaki. Jadi apa-apa pun, itulah dia. Jaga dalam konteks COVID-19 ni, jaga semua aspek daripada mental, emosi, fizikal dan juga pemikiran. Pentingnya kita membentuk pemikiran yang baik-baik kepada ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya rasa kita ambil soalan satu dulu kot kan tak sempat pula baca soalan orang. Okey. Boleh. Ni daripada Farouk Yusof. Saya ada satu soalan yang ditanyakan kepada Ustaz. Apakah peranan kita sebagai lelaki dan ketua keluarga untuk membendung ahli keluarga kita daripada mempunyai rasa tidak cukup dan suka membandingkan dengan keluarga yang lebih elok daripada kita, lagi-lagi waktu waktu PKP ni Ustaz. Sekian, terima kasih. Macam inilah, dia ada 3 perkara yang kita kena ingat, yang kita asas kebahagiaan rumah tangga. Nombor 1, ikut syariat Islam. 1, mana ikut undang-undang agama lah. Dan saya yakin tidak ada agama yang mengajar pada benda-benda tak elok. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi jangan buat banding. Setiap orang tak sama. Kenapa New Zealand dah habis PKP dah betul? Sebab perangai tak sama. Orang New Zealand ni disiplinnya tinggi. Dia bulan 6 itu dia dah selesai, COVID tak ada kat negara dia. Dan dia semenjak pada tu dia tidak membenarkan langsung-langsung satu umat pun tak boleh masuk dalam rumah dia.
dekat dalam negara dia macam tu sekali. Sebab dia disiplin. Kita ni pula asal terlopeh je sikit macam topeh kandang tu. Kan sampai hari ni memang tak ada dia peduli dah kan. Macam tu. Jadi tu jangan buat perbandingan. Buat perbandingan kita akan kecewa. Sebab memang tak sama. Membanding dengan keluarga Farihah dengan keluarga Samsul Debat. Mana sama? Kan, nak membandingkan dengan keluarga ni tak sama. Setiap rumah ada cara dan gaya dia. Macam kita cerita tadi. Kita cerita di awal tadi definisi keluarga tu. Setiap keluarga tu dia mempertahankan budaya dan cara dia masing-masing. Jadi kita banding memang tak sama. Abang cuba tengok abang. Lelaki orang tu. Dia balik berlari dia peluk bini dia. Abang togak. Dia marah lelaki. Lelaki pun jawab, kau tengok mah orang tu mah abang lu. Banyak tompek nak lari. Mah kau ni mah flat. Aku masuk dan nampak kau tu tonggok macam mana dia nak lari. So kau cakap. Kalau kau nak pun nak, so kau standby kat ujung koridor tu. Dan lagi hujung ke hujung. Biar jiran mana nampak. Tak yo pula kan. Memang kan masalah tak sama. Masalah tak sama. Tu yang kita kena faham. Betul tak kan? Jadi mana kata kita buat perbandingan takkan sama. Dan begitu juga yang ketiganya adalah proses mengenali itu tak pernah selesai. Itu dia. Sentiasa berterusan. Itu sebabnya selalu Farihah sampai hari ni dia cakap. Saya tak faham betul dengan lelaki saya tu lah. Contoh. Kan bapak saya golak tu mana betul tu kan. Lelaki pun sama cakap. Aku dengan bini aku tu pening tu. Tak apa benda dia nak lagi pun aku tak tahu. Contoh makna sebab manusia ni perangai dia berubah-ubah. Dia masuk ke semasa. Tak kisah ke arah mana. Dia mungkin lebih matang. Mungkin lebih sensitif. Mungkin lebih segala-galanya. Jadi dalam tempoh itu itulah kita proses mengenali ini yang saya sebutkan tadi sebagai berterusan. Jadi dalam hal ni orang yang suka membanding-bandingkan tu pedulilah. Yang penting kita dengan keluarga kita jaga keluarga ni, jaga keluarga kita. Mana kontrol, sistem mana yang baik kita teruskan. Tapi kalau ada teguran daripada mak ayah kita, teguran orang luar, kita kena ambil juga pepatah atau peribahasa Cina yang menyebut orang yang menegur saya adalah guru saya, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Tengok teguran tu, kalau benda tu baik yang boleh kita aplikasikan dalam keluarga kita pakailah. Tapi kalau kita rasa dia hanya menjahanamkan atau menjatuhkan, tak usahlah, pedulilah. Kan? Wallahu alam. Okey. Soalan dari saya dah Ustaz tadi. Okey. Kita ada beberapa soalan lagi di online sekarang ni, tapi saya akan bacakan selepas ini. Selepas saya bacakan soalan saya yang seterusnya ni, saya akan ambil soalan daripada Haniza Nirza. Okey, sebentar ya. Okey, dalam kehidupan kita berkeluarga ini Ustaz, muhasabah diri. Bahasa sebenarnya bahasa yang susah nak nyebutnya introspeksi. Ini antara perkara yang sangat dianjurkan dalam agama. So muhasabah ni ada dua, muhasabah sebelum melakukan sesuatu dan kedua muhasabah selepas melakukan sesuatu. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit sebab kebanyakannya yang kita bercerita muhasabah selepas melakukan sesuatu. So macam mana pula muhasabah sebelum melakukan sesuatu? Muhasabah ni memang satu benda proses untuk kita semak diri lah. Semak diri, dia memang ada sebab lah kan dia pilih Sabah tu. Bukan Sarawak kan. Tak pernah dengar lah Sarawak lah kan. Muhasabah kan. Tak tahulah. Tapi bila muhasabah ni introspek apa orang pun sebut apa terbalik lidahan apa introspeksi apa? Betul lah introspeksi. Introspek. Lebih kurang macam itulah bunyi kan. Macam disebut oleh Farihah tadi. Tiba-tiba lah terbalik lidah tak boleh sebut kan. Sampai sini dia lebih kurang kepada kita menilai akan tindakan. Sebabnya sebelum kita berbuat sesuatu, kita berhenti sejenak dan kita menilai akan motif niat kita. Dan dalam tempoh itu, kita fikir mendalam-dalam kalau kita buat ni ada kebaikannya dan kita boleh melakukan, kita akan terus buat. Tetapi kalau kita nilai ni, bila kita berhenti sekejap, kita fikir, tak boleh jadi ni. Ini kalau buat ni parah ni. Jadi kita akan menghentikan niat kita. Dan sejajar dengan satu hadis Nabi, hadis riwayat Muslim yang menyebut apabila seorang hamba aku itu berniat satu kebaikan, maka aku akan kurniakan kepadanya satu pahala kebaikan walaupun dia masih lagi belum melakukannya. Dah dapat satu. Meniatnya dapat satu. Tetapi apabila dia selesai melakukan kebaikan itu, maka aku akan berikan ganjaran 10 pahala kebaikan. Nampak? Tetapi sebaliknya, apabila dia mempunyai niat nak buat jahat, maka aku ampuni dia selagi mana dia belum melaksanakan kejahatan itu. Benda tak baik tu dia tak buat. Dia niat nak buat ni. Kan? Tapi tak jadi buat. Dan selagi mana dia tak buat, Allah ampunkan dia. Dan kalaulah dia buat, maka Allah bagi satu dosa kepada dia. Maknanya tak adalah bagi sampai 10 kali ganda pun. Punyalah Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah tu kepada kita. Tetapi dalam bab yang selepas tu, macam yang kita selalu buat lah. Dah buat kita fikir balik. Setiap malam fikir, apalah yang aku buat hari ni.
Aduh, hari ni banyak betul aku bergaduh dengan orang. Aduh, banyak betul aku bercakap dengan orang. Banyak betul aku kutuk-kutuk orang kan. Jadi dalam hal selepas ni semak diri dan kebiasaannya muhasabah ni dikaitkan dengan ketaatan yang dilalaikan. Contohnya kita patut taat pada Allah pertama, bab semayang. Tak semayang hari ni berapa waktu aku tinggal. Yang kedua bab zakat. Dan baru ingat. Dan buat potongan zakat berjadual. Okey. Ataupun dia fikir-fikir balik, Allah banyak betul ni ngumpet orang hari ni. Dia konyang betul dan ngutuk orang ni. Jadi contoh kan. Jadi makna tu ketaatan yang dilalaikan. Jadi dalam hal ini maknanya ada beza sebelum dan selepas. Sebab kata pepatah, sesal dahulu pendapatan. Dua benda kita boleh elakkan. Tapi sesal kemudian tidak ada gunanya. Tetapi muhasabah ni adalah satu cara untuk menjadikan sesuatu tu, mungkin kita buat satu dalam keadaan yang lebih bermanfaat, lebih baik. Saya teringat satu kata-kata ahli falsafah yang mungkin Fariha boleh pakai lah. Bila-bila dia kata, semalam itu ibarat cek tendang. Tak ada nilai. Lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Jangan berharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Macam itulah. Jadi sebelum kita nak gunakan sebaik-baiknya, kita akan fikir. Itu sebab pegang duit tu, aku nak belanja untuk apa? Apa kebaikan dia? Itu penting. Kita ada 3 alat paling berkuasa dalam hidup kita yang kita kena kontrol. Pertama, apa kita fikir. Kedua, apa kita cakap. Yang ketiga, apa yang kita buat. Kawallah baik-baik 3 alat yang ada pada diri kita. InsyaAllah, kita tidak akan kecewa. Wallahualam. Okay, Ustaz. Saya janjikan tadi kita ambil soalan pada hari Mirza ni. Assalamualaikum. Bagaimana mengawasi anak remaja yang kehidupannya serancak dengan teknologi sekarang? Bagaimana nak? Mengawasi anak remaja yang kehidupannya serancak dengan teknologi sekarang. Saya dah anak remaja ni. Dia ada 3 tips yang diajar oleh Nabi. Tapi sebelum tips tu, penyakit anak-anak muda hari ni bukannya disebabkan oleh teknologi. Dulu pun ada cabaran dia. Contoh zaman dulu, cabaran pop ye-ye. Lepas pop ye-ye tu pula ada cabaran seniman 80-an, Uji Rashid Helame. Habis Uji Rashid Helame, datang pula 3 beradik ke RU. Gerak dan awas, gerak dan awas. Ini Niko nak cerita. Rap macam tu kan. Dan habis 90 pula, masuklah tahun 2000, dah mula lah kumpulan. Macam-macam ada kumpulan rock. Lepas kumpulan rock, tiba ada hip hop. Lepas hip hop ada macam-macam. Lepas tu ada pula daripada Korea, K-pop pula sampai hari ni kan. Jadi perkembangan tu biasa. Dia ibarat macam saya kata awal tadi, contoh saya bagi tentang mengawasi tadi kan. Yang pasal kita blok anak kita. Dah kau jangan main. Dia ibarat anak-anak kita ni. Zaman teknologi ni ibarat air yang deras tu. Air deras jalan. Kita bina empangan. Kita bina buat blok, kita tu tahan. Tapi air yang datang ni kuat ni. Kuat dia menghempas. Jadi bila pecah tembok tu, dengan kita hanyut. Jadi apa yang patut kita buat adalah, kita kena didik anak kita bagaimana nak mendayung sampan ni. Baik dalam keadaan air tenang, baik dalam keadaan air cepat. Maknanya teknologi ni kita kena sulami. Kita kena faham apa teknologi tu, supaya kita boleh bersama-sama dengan anak kita. Dalam keadaan itu bukan kita pun sama hanyut dengan dia, tapi maknanya kita kawal. Dalam hal ni apa? Ini kita nak ajar ni PUBG. Mak tak faham pasal PUBG ni lah. Ibu please lah, jangan campur boleh tak? Jadi mana kata itu semua lah tu kan. Jadi dia dalam keadaan inilah sebenarnya yang penting sekali ada 2 perkara yang tak ada pada anak-anak kita pada hari ni yang kita kena tengok. Pertama ilmu, kedua adab. Dua-dua ni kena ada. Ilmu dan adab. Jadi kadang ilmu ada, adab tak ada. Itu sebab Imam Malik bin Anas kata, lebih penting kita menguasai ilmu adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu agama. Sebab adab ni nombor 1. Orang tua dulu, kenapa orang tua dulu berjaya? Antaranya adab, hormat. Kan? Nampak orang tua respect, nampak bos hormat. Ini bos ada kat pintu depan, ni ikut belakang keluar. Kan? Orang asam betul. Lepas tu tak dapat APC marah. Tak dapat naik pangkat, bongi. Kan? Pemalih macam tu ya kan. Jadi, tentulah keadaan. Benda ni tak ada KLPPKN ni nak tempat lain. Jadi, makna kata dalam hal ni pentingnya kita ilmu dan adab. Macam saya kata tadi, Nabi pesan, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adab, makna ni Nabi ajar didik tu, ta'dibu tu didik dengan adab. Didik dengan adab tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Cuba dia ikut perangai Nabi. Cuba dia hidupkan sunnah Nabi. Kedua, bihubi ahlihi.
Mencintai ahli keluarga Nabi makna kena tahu kisah sirah pengorbanan ahli keluarga Nabi dengan Nabi sendiri. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi insya-Allah dengan ada ketiga-tiga tu saya yakin adab anak-anak pun jadi baik. Bila adab anak-anak jadi baik, tak ada masalah. Dia bukan isu gadget ni bono tak hidup, bono mati. Kat tangan kita lah baru kita nak mainkan dia. Jadi pentingnya kita jaga perkara ni. Jadi mana kata ada adab, insya-Allah selesailah masalah anak-anak yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Saya ambil soalan seterusnya ni, Fazilah binti Muhammad Reba. Okay. Ustaz, esei laki bini bojo, anak-anak belajar online. Anak belum ada handphone, dah balik rumah baru boleh tengok kerja sekolah anak. Kita ni loteh nak masak, komen rumah, apa lagi cakap, dan nak ajar anak, dia kata. Kemudian rumah bersepah, anak-anak main, belajar tu sikit je lah. Bagilah tips kat mak ayah yang kerja ni Ustaz. Tanya dia tanya soalan kau novel tu Ban. Dia dah je novel. Macam ni lah. Dia dalam hal ni baru-baru ni saya dengan ada satu syarikat ni kita buat talk, tajuk dia tanggungjawab menjaga anak ini tanggungjawab ibu sahajakah? Macam tu lah kan. Jadi soalan tu perempuan kan? Yang tanya perempuan kan? Dia tak ada tanya adakah lelaki dah lah tak tolong, dia tak cakap itu dia tak tulis kan. Itu dia tak tulis kan. Dia takutkan lelaki marah. Jadi aku sabut bagi pihak kau tu kan. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita kena ingat kalau kita nampak keperluannya perlu siapkan telefon untuk anak, siapkanlah. Tapi dengan kawalan. Macam saya cakap tadi, dengan kawalan. Mana kata kita mungkin kalau dah keadaan macam tu, anak nak tunggu kita balik baru dia buat homework, parahlah. Kan? Jadi makna kita kena tak praktikal. Jadi anak kena ada. Mungkin kita belikan gadget yang simple dan kita jangan benarkan apa-apa installation, apa-apa untuk permainan dalam tu. Jadi anak kita guna semata-mata untuk akademik. Kesian dia nak tunggu malam. Apa yang berlaku di Bintulu, Sabah Sarawak. Kalau dia nak cakap tadi masalah dia suami isteri bekerja payah benar. Ada yang di kawasan pedalaman bawa anak ikut hutan belantara ni naik atas bukit. Dia buat sampai kat Sanjur pun sampai sana. Dia bagi kat situ je handphone tu ada line. Malahan mak ayah tidur situ. Nak tunggu anak siap semua kerja. Nak orang ni lagi tahu keadaan ni. Kita ni sikit ni. Kita mengaluh. Cuma perangai orang lelaki ni tolonglah. Jangan beban semua ke perempuan lah. Saya boleh cakap ni orang lelaki marah, saya tahu. Tapi nak buat macam mana? Cuba faham. Dalam hal macam mana? Orang perempuan ni dah lah konek kerja. Kita pun konek kerja. Dan orang perempuan dah lah kerja menolong kita pula tu membayar bil bulan-bulan. Kan takkan kau tak faham lagi. Kerja ke rumah. Jangan lupa kerja orang perempuan beranak pula. Melahirkan anak dan juga mentaati suami. Itu saja. Selain benda tu, mengomeh, memasak, menguruskan rumah tangga tu, dalam rumah tu basuh kain semua, tanggungjawab suami. Jangan marah. Ni kenyataan. Ni dalam Islam ni. Cuma orang perempuan dia cuma menjadi pembantu pada lelaki. Dan dalam banyak keadaan orang perempuan memang dengan rela hati dia sanggup buat kerja-kerja rumah ni. Cuma satu je permintaan orang perempuan. Bila minta tolong tu janganlah tak tolong. Itulah maksud tadi. Masalah dah lah ponik. Orang balik. Lepas tu malam nak nomankan anak buat homework pula. Dah noman anak. Nak noman anak mak mentua pula. Kan? Noman lelaki pula. Sampai tengah malam. Lepas tu kan teringat baju tak bergosok. Baju anak nak gosok. Apa benda nak siapkan peralatan anak-anak semua dengan suami pun nak siapkan. Jadi benda-benda macam tu. Jadi poning kepala itu. Jadi itu sebab jadi sekarang ni dalam hal ni pentingnya kita saling bantu-membantu. Mainkan peranan masing-masing. InsyaAllah paling tidak dia tak akan dapat selesai masalah. Dia dapat meringankan beban kita tu insyaAllah. Kan? Tapi jangan risau kau jap ya kak. Akak mungut ni kau jap ya. Tiba-tiba anak dah besar. Iyo. Besok anak dah besar tiba-tiba dah pergi universiti. Masa tu baru tahu. Rindulah zaman tolong anak-anak buat homework. Sudahlah marin kau kata poning. Kan? Jadi mana kata mana yang boleh buat-buatlah kan. Wallahualam. Okay, tapi ibu bapa sekarang kot saya rasa lebih beruntung kot berbanding ibu bapa kita daripada zaman dahulu. Sebab kalau tak tahu tu boleh lagi rujuk YouTube. Kalau mak bapak kita dulu macam mana nak rujuk kenalah dah tuition. Sekarang boleh juga cari-cari sendiri di Google. Yalah. Tapi sekarang ni pun YouTube, Google pun yalah ada yang mak bapak yang tak tahu kan. Bapak yang tak tahu. Dan YouTube mana lah nak tanya apa ke YouTube tu takkan dia tak tahu kan macam mana nak search. Tapi yalah betul lah. Memang lebih jauh lebih baik tetapi paling tidak dulu ada pro and cons dia. Dulu tak ada tu tapi dia menggalakkan anak dia berusaha untuk cari jawapan kan. Tanya guru sebagainya.
Okey Ustaz, soalan saya daripada saya ni, bagaimana menjaga diri daripada lintasan-lintasan hati yang kurang baik supaya keharmonian keluarga terpelihara? Lintasan-lintasan hati ni paling bahaya ni Ustaz. Betul, lintasan hati ni macam-macam lah. Bono ni fikir ni mesti apa. Ingat satu perkara. Yang ada 5 lah. Yang pertama, ingat semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa juga benda datang, kita jangan fikir negatif. Ni Allah bagi tahu, ni Allah bagi ujian kat aku ni. Ni Allah bagi ni. Ni ada apa pun juga yang benda datang ni, lintasan yang tak baik tu. Mudah-mudahan kita akan sentiasa bersandarkan kepada Allah Taala. Yang keduanya adalah jangan kita mengadu pada manusia, kita akan kecewa. Yang kedua, satu mengadu pada manusia, dia orang ni mesti tak nak tolong aku. Kita agak sakit hati, kita agak sakit jiwa. Doa pada Allah banyak-banyak. Kemudian masalah yang datang, tanya soalan-soalan yang betul dan positif. Contoh kan, macam contoh kalau kita tengok kan, kereta accident kan, kereta accident. Kemudian kita pula sibuk tanya, ini mesti ada orang nak saja nak langgar kereta aku ni. Negatif. Ini adalah bono ni, ada hantu ni bolo kat orang ni. Nampak? Negatif. Tapi kita fikir jawab soalan betul. Kat mana tempat yang paling okey aku nak repair dan murah supaya aku taklah teruk sangat kena. Tentu lah. Mana positif. Cepat-cepat repair, cepat-cepat siap, cepat boleh pakai kereta ni macam biasa. Contoh. Kan? Ataupun domam. Anak kita domam. Ini apalah hantu dihantar kat orang ni. Kan salah. Tak apa ni domam ni biasa ni. Kalau check suhu ni kita pun kejap abang cari ubat. Cari, tanya soalan yang betul. Jangan tanya soalan yang salah. Jadi jangan negatif, jangan biarkan bersarang dalam kepala kita. Kemudian buang segala penyakit hati. Penyakit hati, sebab apa tu Nabi sebut dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging tu, maka baiklah seluruh tubuh tu. Kalau tak baik, tak baiklah seluruh tubuh tu. Kerana seketul daging tu adalah hati. Hati ni penyakit yang paling basic ada. Pertama penyakit tamak. Jangan kita tamak. Tamak ni yang menyebab menjadi masalah tadi tu, lintasan tak baik tu. Kalau aku ambil semua ni, elok ayam ni, habis langsung tak masuk adik-beradik yang lain. Kan? Yang kedua, buang penyakit sombong. Sombong tak ke mana. Sombong tumpah baju ayo berio. Sup bulan 1 tu. Sini. Bisa sepapan kat nilai 3 beli kain. Lawa tak. Sekali PKP padan muka kau. Mana tak sampai nak pakai. Kan? Yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Jadi dengki ni, kata Nabi, hasad itu mampu memakan kebaikan, umpama api membakar kayu. Jadi kalau kita buang 3 penyakit ni, insya-Allah lintasan yang tak elok ni pun tak ada. Dan begitu juga yang kelima, banyakkanlah membudayakan diri memberi pada orang lain. Memberi pada orang lain, contohnya kita dapat makanan bagi, kita dapat duit bagi sikit kat orang, belanja orang makan, contoh. Jadi contoh dah kita dapat kerja, contoh benda simple lah. Kan kita minta satu kerja, satu jawatan, yang minta tu 10 orang. Sekali kawan tu dapat, kita tak dapat. Sebab kita dah biasa memberi, kita cakap, tak apalah, bagilah kat dia. Kan, tak ada apalah, rezeki dia tu. Kan? Sebab dengki ni, samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Senang ya? Kalau kita anggap ni Allah bagi, kita takkan pertikaikan macam tu. Dah Allah tulis macam tu kan. Kita hantar borang lah, sampai ke HR. HR tengah tapi-tapi, tolapeh lah, pergi bawah lemari lah kita punya permohonan. Tak ada joki lah tu, dia kata langsung tak dapat. Jadi punca ada telapeh kat tangan dia kan. Jadi itu dia. Nampak macam simple tapi benda tu penting. Buang penyakit hati, tolong orang, insya-Allah kita akan rasa mudah. Jadi itu antara cara saya boleh kongsikan untuk kita elakkan lintasan hati lah yang tak baik. Okey. Ni saya nak tanya mengenai jaga tepi kain orang. Okay, apa pandangan Ustaz? Sebab dalam cabaran COVID-19 ni rasanya kita perlu tahu kan, ambil tahu sedikit sekeliling kita, sistem sokongan sosial kita yang terdiri daripada saudara mara, jiran tetangga, yang mungkin mana kita tahu kot jiran kita dalam kesusahan, mungkin jiran kita dalam 3 hari ke 10 hari tak makan, kita tak tahu. So apa pandangan Ustaz mengenai orang debat ni dia gemar tanya balik, kenapa pula topi yang dia tanya, tengah tak tanya, hati kau kan, contoh kan. Tapi sebenarnya maksud dia tepi kain ni, tepi kain orang. Maksudnya kain tu orang punya. Jadi kita ni sedangkan, tetapi kita kena faham. Kita kena faham juga dalam satu perkara. Nabi pernah sebut sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa orang tu ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya orang yang tak puas hati dengan jiran ni, maka orang tu tak beriman lah, orang yang disakiti hati tu. Mana kata nak ukur keimanan seseorang tu dia tengok hubungan baik kita dengan jiran. Jadi dalam bab jaga tepi kain ni, ambil tahu.
dalam istilah yang selalu dipakai oleh LPPKN macam babu ni kecaknaan kan mencakna. Cakna ni asal perkataan daripada Pantai Timur. Orang Terengganu Kelantan dia tahu cakna ni apa. Orang di Sembilan ni orang cakna sikit apa benda. Cakna tu tak tahu di Sembilan tu tau. Kan cakna ni adalah mengambil tahu. Jadi mengambil tahu ni ada dua perkara. Yang pertamanya mengambil berat, mengambil maklum. Yang keduanya juga adalah daripada bab-bab peribadi. So, dua perkara ni kita kena buat sempadan. Sempadan yang pertama adalah daripada aspek ambil berat. Ambil tahu sekadar kita sebagai jiran. Tetapi kalau bab peribadi jangan kita sentuh. Contohnya beli kereta baru kan, kita tengok, wah nampak dah beli kereta baru, alhamdulillah kak, baru sampai beli semalam. Ya ke? Boleh saya tahu daripada mana dapat duit beli kereta tu? Dah terlebih pula kau kan. Itu dah melampau nama tu kan. Jadi tahu tak apa kan. Kau curi ke apa? Contoh kan. Jadi macam benda melampau. Tapi sekarang cakap, cantik kalau saya nak beli kat kereta tu kat mana beli? Boleh lah. Mana dia ada kita garis pandang. Jadi sebenarnya ambil tahu penting. Nak pula dalam wabak COVID-19 ni, kita kena tahu ada jiran yang tak makan. Dan benda tu bukan satu benda yang kita pelik lah hari ni. Bayangkan di Putrajaya beberapa tahun lalu berlaku kes kematian. Rumah Pak Men kot berkongsi dinding. Bayangkanlah, dah 5 hari kawan tu mati baru sadar, dah bau busuk baru tahu. Jadi bayang betapa teruknya kemasyarakatan kita pada hari ni. Jadi itu sebabnya ambil tahu tu penting. Nampak dah lama tampak kereta dia tak keluar-keluar rumah. Nampak dah mula tak sedap hati. Cari nombor telefon dia. Telefon tak berangkit-angkit. Tanya kawan-kawan dia dah 5 hari tak datang kerja. Contoh. Jadi kita tahulah ni mesti ada dia kat dalam rumah ni. Something wrong. Pergi cek. Rupa-rupanya dia jatuh. Dia sakit kan. Dia tak boleh, dia terlantar. Nak bangun, nak telefon tak boleh, apa tak boleh. Dan dia makanlah apa yang ada. Jadi benda-benda macam ni lah sebenarnya penting kena ada. Dia tidaklah sampai ke tahap ni. Masyarakat kita tu masalahnya. Itulah dia harga pembangunan pada hari ni. Harga pembangunan hari ni dia terlupa bahawa nilai-nilai kemanusiaan tu masih lagi penting. Sebab hanya nilai kemanusiaan yang membentuk masyarakat sebenarnya. Kalau tidak besok, kita nama je orang ramai tapi kemasyarakatan tak ada. Nama je ada manusia sampai 10 orang dalam rumah tu. Tapi kekeluargaan itu tidak ada. Yang tu kita tak nak. Wallahualam. Ya. Dah Ustaz sebut pasal kekeluargaan tu kan. Sebenarnya soalan saya seterusnya berkaitan dengan tu sikit ni. Okay, sebab tadi saya dah cerita dah tentang tema kita jaga keluarga ni. So kenapa kita berharap kenapa kita menggunakan tema kita jaga keluarga, sebenarnya supaya setiap ahli keluarga memanfaatkan dan menghargai masa keluarga bersama. Tapi namun sayangnya ramai yang menghabiskan masa-masa ini dengan sia-sia. Yang antara yang sia-sia tu Ustaz adalah menghabiskan masa dengan telefon dan tidur berlebihan dan sebagainya. Okey. Mungkin Ustaz boleh bagi tips sikit kot sebelum kita berakhir ni, mungkin tips kepada kawan-kawan kita dan diri saya sendiri dan rakan-rakan yang lain dan penonton pada hari ini mengenai tips bagaimana nak mengelakkan diri ni terleka dalam bahasa katanya ralik dengan telefon ataupun apalah bahasa Qadah lah yang kau pakai tu. Ayolah mak saya Qadah. Ayah saya umur 9. So dia duduk tengah. Nak galit-galit. Dia terleka dengan telefon dan juga mungkin tidur yang berlebihan. Okey. Paling senang, akhirat besok Tuhan tanya 3 je. Pertama Tuhan tanya nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Yang tu saya tak nak urai lah. Kita urai lain masa. Mana kena panggil lagi tu. InsyaAllah. Kemudian yang keduanya juga Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ni saya nak cerita kejap lagi. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Pentingnya menjaga silaturahim. Itu pun kita kena bincang dengan tajuk yang lain. Tapi bab amanah tu. Bab amanah ni sebenarnya semua manusia ada amanah. Jangan cerita kita tak ada amanah. Orang yang membuta sampai ke pagi tu, sampai ke tengah hari, sampai tak sadar diri, maknanya dia lupa amanah dia apa. Paling tidak dia ada amanah sebagai ketua keluarga. Dia kena bangun awal, dia kena cari rezeki. Fikirkan rezeki, tak kisahlah online, offline, kan, tak kisah. Kemudian begitu juga dalam bab orang yang bermain game. Ada masa. Semua ada masanya. Setiap benda kalau dibuat berlebih-lebihan, dia akan mendatangkan kemudaratan. Yang tu sepatutnya kita kena fikirkan, kita elak-elakkan. Jadi tips untuk semua, fikirkan amanah masing-masing seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Yang paling merisaukan kita, orang tu ada amanah untuk bekerja dari rumah, tapi hakikatnya tidak sesaat pun dia bekerja di rumah. Tapi sebaliknya buat benda-benda yang tak ada kena-mena dengan bekerja. Dan fikirkanlah akan status halalnya
rezeki yang kita bawa masuk ke dalam rumah kita. Allahu a'lam. Untuk siapa-siapa yang nak bertanya soalan, bolehlah bertanya soalan di live FPPKN Negeri Sembilan, dan Ustaz pun ada rancangan dia sendiri. Fodos yang dalam rancangan Ustaz mungkin boleh tanya juga soalan. Untuk Ustaz bacakan lah sebab dia kat page sana satu lagi. Okey, soalan saya seterusnya. Bagaimana mengajak ahli keluarga ke arah kebaikan? Tapi Ustaz, nak ajak orang ke arah kebaikan kadang-kadang takutlah Ustaz. Kenapa lah? Nanti kau orang cakap kau bersama je nak ajak orang. So, dia macam mana nak kawan buat baik ni, nak ajak orang lain buat baik. Nombor satu, mulakan dengan diri sendiri. Kepimpinan oleh tauladan. Kita suruh orang baik, pergi semayang, kau apa dah? Abah tak semayang ni. Pergi semayang, apa nak jadi kau ni? Alah, abah tak semayang. Dalam hati budak tu. Dia tak cakap direct lah kan. Jadi mula sendiri. Yang keduanya, kita kena ingat, kalau kita buat kebaikan dengan kita memulakannya dan lepas tu kita ajak orang lain, maka pahala kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian begitu juga yang ketiga, mula daripada awal. Makna kalau melontur buluh tu biarlah daripada robong. Sebab bila dah tua, dah jadi buluh waktu macam mana nak bentuk buat buluh lamang boleh lah. Kan dah tak boleh nak lontur-lontur boleh dah. Jadi makna kata potong. Itu potong membandu potong. Kena potong kan payah. Jadi yang kalau rabung tu boleh untuk lontur, lembut lagi. Yalah. Maksudnya didik pada awal. Contohnya macam saya bagi contoh arwah abah saya dulu. Kepantangan dia kalau tengok anak-anak dia. Lepas makan pinggan dengan cawan biar tergolek-golek kat singki tu. Cukup tak syukur. Jadi makna kata dalam hal tu kita kena jagalah. Maknanya adik-adik semua memang sampai sekarang saya sendiri tak boleh nampak pinggan mangkuk dalam segi tu. Jadi kita dah terbiasa. Macam tu jugalah, dah biasa dengan mak dulu bangun pagi buat kuih, jadi kita dah dibiasakan. Jadi kita pun macam ni kan, macam contoh dah biasa bagi cawan ni ada alih, ni tak ada alih. Contoh lah kan. Jadi mesti kena tegur ya. Kan? Contoh kan. Jadi makna dia segi adab itu contoh. Barulah apa tu bagi cawan ada alih. Dah biasa. Contoh ni dibanggur dengan cawan my home ni. Kan contoh lah kan. Contoh kan. Jadi makna kata benda tu makna kalau kita lazimkan daripada awal. Macam tu jugalah macam anak kita biar dia bangun lewat setiap hari bangun pukul 3 potang. Gilo betul 3 potang bangun contoh. Macam memang gilo lah kepala otak tu sebab bangun lambat. Lepas tu malam tak tidur. Ayo. Sampai pukul 5-6 pagi kan. Ada kawan saya dulu masa belajar mungkin pergi pula. Dia boleh tidur 2 hari. Bayangkan tu. Dia tidur sambung. Jadi kita kalau besok bangun pukul berapa dah? Dia lain. Dia boleh bangun. Oi, hari apa dah? Lain macam soalan. Hari apa dah? Dia tanya. Gila betul kerjaan. Jadi mana kata kita lazimkan perbuatan yang baik. Pertama ingat mula dengan diri sendiri. Kedua beritahu kalau kita mulakan macam kita sedekah, kita masuk duit dalam tabung, kita mulakan. Orang lain nampak dia bagi aku pun nak bagi. Nampak tak? Ada satu lagi pahala kita dapat iaitu berjaya menggerak kawan lain pun bagi sedekah. Itu sebab penting mula dengan diri sendiri. Yang kedua, pahala berganda, dan yang ketiganya, mula daripada awal. Macam contohlah kalau macam kita punya tuan pengarah, siapa nama tuan pengarah kan? Cik Azlan Shah. Cik Azlan Shah kan. Dia daripada awal dia tak kisah dengan staf yang masuk lambat. Tak kisah. Janji kerja siap contoh. Sekali dia nak disiplinkan balik memang payah. Contohlah tapi PPKN tak ada. Kebanyakan terlepas subuh dah sampai. Saya dengar macam itulah. Habis tak perganjat jaga tu. Saya dengar macam itulah. Tapi mana mesti pada awal. Daripada awal macam kita ada organisasi kan. Macam saya pejabat saya daripada awal saya beritahu staf saya pukul berapa. Saya tanya semua nak masuk pukul apa supaya saya tentukan balik pukul berapa. Jadi kita pun setuju sebab kita tak nak nanti terima itulah dah lah suruh masuk awal sangat. Dah biasa marin kerja masuk pukul 8 kan. Jadi saya bagi ke staf saya. Jadi staf saya kata masuk pukul 9. So make sure lah pukul 9. Kalau lambat kita ambil tindakan. Jadi benda tu disepakati. Jadi makna kata dalam hal ini penting mula pada awal dan insya-Allah kita nak buat perubahan ni mulakan dengan yang mudah-mudah kan. Yang pentingnya nak berjaya ni 5 perkara tak boleh elak. Perkara tak boleh elak nak buat baik ni, nak berjaya dan buat baik ni. Pertama, prosesnya panjang. Dia bukannya buat baik ni selesai tak. Dia ada banyak lagi benda baik yang kita kena ubah. Yang kedua, kena ada komitmen. Yang ketiga, kena ada fokus. Yang keempat, kena ada disiplin. Dan yang kelimanya, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan, konsisten. Ataupun Puan Farihah selalu sebut di negara Arab, istiqamah. Jadi makna kena ada kelima-lima ni insya-Allah boleh kita boleh berjaya mengajak orang buat kebaikan. Wallahualam. Okey, Ustaz.
soalan seterusnya Ustaz lah, sebab saya tengok ni dalam kita punya online tak ada lagi soalan. Okey, so saya teruskan soalan saya lah. Jika dilihat pada tema bulan keluarga tahun ni, kita jaga keluarga. Antara aspek yang bersangkutan dengan adalah ihsan kepada yang lain. So, ihsan yang saya ingin Ustaz huraikan adalah ihsan kepada ahli keluarga dan masyarakat, dan mohon Ustaz izharkan sikit. Dah kata bahasa Arab ni kan. Izharkan sikit. Kau boleh pakai zahir salah. Kau sebut izhar ni atau peranyat Dr. Izharib apa lah. Sahabat saya kan. Dia menzahirkan biarlah macam ni. Bab-bab ihsan ni sebenarnya yang pentingnya kita kena tahu. Yang pertamanya, apa juga yang kita buat, kan? Buatlah dengan niat kerana beribadah pada Allah. Pertama. Yang kedua, kita ikhlaskan diri kita kerana Allah. Dan yang ketiganya, ingat Allah dan kekuasaan Allah tu. Tiga. Dan prinsip ihsan ni adalah kita buat sesuatu dengan kesedaran yang Allah sedang mengawasi kita. Kan? Seolah-olah macam kita nampak Allah. Macam kita nampak Allah. Kita buat tu macam kita nampak Allah tengah tengok kita. Macam kita lah sekarang ni. Tiba-tiba Tuan Azlan tu masuk. Tiba-tiba lah kau rajin mencatat. Tadi tak ada lah nampak catat tu. Contoh kan. Contoh. Jadi makna kata beza tau. Beza. Jadi bila dia nampak, Allah nampak dia. Dia rasa Allah nampak dia. Dan kalau pun dia tak nampak Allah, dia yakin yang Allah nampak dia. Jadi itulah konsep ihsan. Jadi bab ibadah tadi yang pertama saya kata, buat kerja rasa macam ibadah sebab Allah tengok kita. Kan? Walaupun kita bekerja, kita buat kerja ni. Tuan-tuan jangan salah faham, jangan ingat bila kata coffee clutch ni maknanya Puan Fariah tak buat kerja, berburaklah dengan Samsul Debat. Ini sebahagian daripada kerja. Sebab nak sharekan maklumat pada semua. Jadi apa juga benda, ini pahala ibadah dapat ke tidak? Nak dapat pahala ibadah tuan-tuan muslimin ada 3 syarat. Pertama, buat benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Ketiga, niatkan Allah. Maka dapat pahala ibadah. Contohnya, buat benda baik. Benda baik ni nak berburak dengan Puan Fariah ni. Tapi berdua dengan dia, tak ada orang lain. Contoh kan. Jadi untuk makluman semua ni, kono-kono keliling ni. 20,000 dah ni. Kan? Semua ada. Ramai orang keliling ni yang jaga sistem apa semua ada. Jadi maknanya benda tu diizinkan oleh Allah. Kalau berdua tak diizinkan oleh Allah. Jadi walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Ingat 3 tu. Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Jadi hari ni niat kerana Allah, kita akan dapat pahala ibadah. Yakinlah yang Allah mengasihi kita, insya-Allah. Itulah maksud ihsan yang perlu kita semua faham. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi kan Ustaz kata ikhlas kerana Allah kan. Macam mana pula Ustaz kan, bila kita buat tu ikhlas kerana Allah. Biasalah hati manusia kan berbalik-alik. Lepas tu bila kita tengok orang tengok macam rasa macam ada riak sikit. Macam mana nak buang tu Ustaz? Kapek buang tu dah ada. Tak masuk. Macam mana nak elak? Macam mana nak kembali ke dalam dasar? Macam ni. Bondo tu satu ya. Tak boleh elak sebenarnya. Kadang-kadang kita tengah macam ni ya. Tengok cawan dan beli macam lawa tak. Dia cakap tu kan. Bila dia cakap, benda tu tak perasan, benda tu jadi sombong, ada riak sikit. Wah, benda tak ada apa-apa cawan ni kot. Tapi dia nak cerita dengan orang. Cawan ni nak. Macam ni lah cawan beli. Ni tak apa benda cawan yang kau beli. Dah dikutuk lah kawan tu. Dah ada soal lain pula sakit hati kawan tu. Okey, wahal dengan kawan tu peruntukan tak ada, berikan duit dia sendiri. Kita ni dapat peruntukan, contoh. Jadi makna kata bila kita Allah aku cakap ni tak betul ni. Kita tahu kita buat salah ni. Cepat-cepat astagfirullahalazim, ya Allah tak patut aku cakap macam tu. Cepat-cepat tahu. Dan Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Riak ada, ujub ada, takbur ada. Riak ni tunjuk kat orang. Ujub ni terasa sendiri bagus. Kan? Takbur ni menyebar-nyebarkan tentang kehebatan kita kat orang. Itu takbur namanya. Kau tahu tak? Dalam banyak-banyak orang, dalam ni kan, aku yang paling pandai sekali dekat dalam pejabat ni. Contohlah kan, kita cakap. Jadi itu menyebar-nyebarkan. Kan? Jadi makna kata, dalam hal ini, kalau bila ada perasaan berbolak-balik tadi, cepat-cepat mengucap, tak patut aku buat macam ni. Manusia ni kadang dia sombong untuk benda tak ada apa-apa pun. Fui, sedap juga suara aku nyanyi ni kan. Wah, nyanyi seorang dalam bilik tu. Kau tahu tu perangai kan. Jadi benda tu jaga-jagalah. Wallahualam. Okey. Saya ambil satu soalan sebelum kita nak berakhir ni. Liliana, bagaimana kita nak rasa cukup dengan kehidupan kita baik daripada pelbagai sudut ya Ustaz. Kadang-kadang nak puaskan hati sendiri sampai tersakitkan tanpa sengaja hati orang lain. Macam inilah. Kita ni nak mengajar diri supaya merasa cukup. Kan? Tapi sebab kita nak satu benda tu, kita sakitkan orang lain kan. Okay, macam ni lah. Kita selalu sebut sabar separuh beriman. Tapi ramai yang tak terlupa nak tanya separuh lagi apa.
Kan? Dia tahu sabar separuh iman, separuh lagi apa tu. Jadi dia pun jawab, entahlah, dah dia bagi separuh lah, tak payahlah tanya oleh dia kan. Sampai ke tu orang sampai mati, tak tahu apa bagi separuh tu apa. Jadi sabar separuh beriman dan separuh lagi adalah syukur. Nabi sebut amat menakjubkan umatku bila diberikan ujian, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Jadi itu sebabnya kalau nak rasa cukup, maknanya syukur dengan apa yang kita ada. Bila kita syukur apa kita ada, jadi setakat orang lain dapat apa kelebihan pun kita tumpang gembira. Kalau kita sampai sakitkan hati orang lain, itu dah tak lain tak bukan, namanya dengki. Sebab apa? Sebab apa bila kita ada orang lain ada, kita nakkan benda tu, kita sakitkan hati orang lain. Sebab apa kita tak nak bagi orang lain ambil benda tu? Kita yang nak. Jadi benda tu ada kedengkian kat situ. Tapi sebaliknya kalau kita ni rasa cukup, syukur dengan apa yang kita ada, kalau orang lain dapat kelebihan, kita pun akan gembira sama. Itu je. Ustaz, saya bagi satu soalan yang bersangkutan sikit dengan soalan Puan Liliana ni. Macam mana pula kalau kita macam, kita nak benda tu perfect, Ustaz? So kita akan macam berusaha sehabis baik untuk benda tu, tapi kadang-kadang benda tu akan menyebabkan kita rasa stres, tension. Tu dia, kalau kepuasan dia dari sudut agama pula macam mana, Ustaz? Adakah sebenarnya salah niat dia? Tak salah. Sebab kalau ikutkan, Nabi kata apa? Allah amat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, dia akan berbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Makna kata buat tu perfect lah tu. Maknanya kita buat sehabis baik. Tetapi kita jangan lupa yang kita adalah manusia biasa. Dalam proses kita menyempurnakan tugas kita tu, mungkin ada kesilapan di sini sana, dan kita anggaplah sebagai satu pengajaran dan pembelajaran untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih baik di masa akan datang. Itu penting. Kita nak jadi sempurna, nak jadi baik bukan sekelip mata. Macam yang ada kat depan kita ni. Mula-mula tekan komputer tak mau ni live, tak keluar-keluar apa yang mana butang tekan apa tak boleh ni. Macam-macam pakar dia panggil datang. Tu hari ni macam belagak, macam dah pandai semua tu kan. Tapi sebenarnya semua belajar pada mula kan, bukan orang semua tiba-tiba pandai. Macam kamera DSLR tu kan. Macam mana compacture dia, macam mana nak bagi torang, macam mana nak bagi ni. Asal mula semua orang tak tahu. Tapi bila dia belajar, dan masa ke semasa, akhirnya dia dapat menyempurnakan. Akhirnya bila dah sempurna, dah kamera telak tak sempurna. Tuan Azlan kena bagi kamera lagi baik lagi. Sebab gambar nama kelabu dah ni, macam mana kita buatlah kelabu ni? Contohlah kan. Jadi, mana kata dalam keadaan tu sentiasa ada ruang. Kita sebagai manusia, yakin dan percaya sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan, untuk jadi lebih baik. Okey. Ni soalan dah saya dah ya. So, saya rasa dah tak ada soalan daripada orang lain dah ya. Okey, kita nak mengakhiri slot kita dengan soalan daripada Ustaz untuk kongsikan sedikit tip kekeluargaan yang ringkas sempena Bulan Keluarga Kebangsaan 2020 ni. Sebab tadi saya tengok pun yang kat sini pun banyak minta tip. So Ustaz bagilah tipnya. Tipsnya yang kalau saya boleh bagi, yang pertamanya kita kena perbetulkan setting kita, yang mana kita ni kena ingat. Macam saya sebut tadilah, kena ingat kita ni tak sempurna. Tak lari pada buat salah dan silap. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, semua buat salah. Jangan ingat kita bapa, kita betul semua. Kita mak, kita betul semua. Kan? Ayah adalah kepala keluarga. Tapi mak tongkuk keluarga. Kau patah tongkuk dengan abah mati. Jadi jadi makna kata, semua orang kena jaga-jaga benda ni. Jadi makna jangan kita asyik, ni semua salah kau, ni semua salah kau. Tak, kita kena tanya, apa salah aku kat sini? Apa yang patut aku improve? Itu pertama. Yang kedua, perbetulkan setting kita. Macam kita beli handphone kan, benda pertama Puan Fariha beli handphone ya. Benda pertama kita akan pegang kat sini kan, kita akan tengok orang perempuan tengok apa lo? Entah. Kalau beli telefon, benda pertama tengok apa? Warna. Tak, sekarang ni telefon dah ada. Casing dah ada. Warna dah pilih. Sampai kat rumah lah, benda pertama kita nak usik apa? Mesti cakap kamera. Dah agak dah. Orang perempuan tu lah dia perempuan. Memang tak dapat jawab soalan saya tu. Kamera kat jawab kamera nak tengok lawa ke tak lawa. Sebenarnya jawapan yang paling tepat, benda pertama kita akan tengok adalah setting dia. Setting dia kita akan tengok volume nak besar mana. Kemudian kita akan check pula dia punya gambar nak terang macam mana. Font dia besar mana. Dia buto pakai rabun dia nak buto tak nampak. Font 52 pakai. L dia ada satu page dah. Satu screen tu L dah. Kan? Betul belum PPKN lagi, tak habis baca tak tahu lah kan. Jadi makna kata memang besar betul tulisan. Jadi makna setting tu awal. Kemudian ada pula assign ringtone. Kan? Mak kau telefon. Jadi makna bunyi rimau letak gila tu. Contohlah kan. Jadi makna kata setting. Jadi setting ni saya nak tanya Puan Fariha. Setting ni kita ubah hari-hari ke tak? Tak. Sekali je.
Tapi bila ada masalah tertentu berlaku, tiba-tiba kabur pula telefon ni. Kita akan bagi balik. Kita akan betulkan balik setting tu. Macam tu juga bila kita ada masalah keluarga, balik pada setting basic. Dan yang ketiganya adalah nak bahagia dalam keluarga kita ni, amalkan juga 3B. Pertama, bincang. Dalam keluarga bincang banyak-banyak. Ini masalah tu, masalah ini, masalah tu, bincang. Kedua, baiki. Baiki. Mana yang salah, mana yang kurang, baiki. Dan yang ketiganya, buat perbandingan. Daripada sebelum kita buat penambahbaikan, selepas buat penambahbaikan. Okey ke tak okey? Kalau tak okey, mungkin ada solusi lain yang perlu kita ambil. Jadi itulah insya-Allah, dengan cara tu kita akan berbahagia dan kita berjaya. Itulah tips yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami daripada awal rancangan sampailah ke hujung rancangan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan dalam slot Coffee Clutch bersama tetamu yang lain pula. Dan saya berharap tips-tips hari ini yang dikongsikan oleh Ustaz Samsul debat dapat dipraktikan dalam kehidupan seharian, bukan sekadar mendengar. Sebab kalau dengar je tak praktik pun kuranglah pahalanya. Okey. Itu saja dari kami, Ustaz. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.